Assalamualaikum. Hi guys. We will continue the last part for subtopic 5.1 alkanes, where we are going to learn about the halogenation reaction of alkane. In this video juga awak akan belajar how to explain mono substitution of alkane containing equivalent and non-equivalent type of hydrogen atoms. Di sini kita akan bermain dengan class of hydrogen atom. Saya harap awak masih ingat, untuk kelaskan hydrogen atom kita akan kelaskan carbon atom. Seterusnya part terakhir kita akan cover untuk mechanism of free radical substitution for alkanes. Let's learn about halogenation of alkane. Dalam free radical substitution, ini adalah type of reaction. Okay, this is TOR. Kalau saya tanya name of reaction adalah halogenation. Okay, name of reaction saya guna short form NOR. So alkane hanya boleh buat satu sahaja type of reaction, iaitu free radical substitution, di mana dia akan react dengan halogen. Halogen yang biasa kita gunakan adalah chlorine dan juga bromine. Kita tidak akan gunakan iodine because iodine dia akan ambil masa yang sangat lama, slow reaction, dan kita tidak akan gunakan fluorine because this is very reactive. So hanya dua saja halogen yang kita akan gunakan, iaitu chlorine and bromine. So in this part we are going to produce haloalkanes in the presence of light. So ingat, dalam halogenation of alkane tak ada functional group. So dia perlukan light ataupun source of light untuk buat reaction tu. So in general, kita ada alkane di mana each alkyl groups in the alkane carbon atom, let's say untuk R ni dia attach kepada hydrogen atom. So one hydrogen atom will substitute with one halogen atom here under sunlight untuk hasilkan haloalkane. Dan kita akan ada side product iaitu HX. So ini adalah side product. So ini adalah equation general di mana X boleh jadi Cl ataupun Br. Kita hanya substitute one hydrogen atom with one halogen atom. So this halogen mestilah the most stable halogen yang awak boleh dapat dalam compound tersebut. Let's say kita ada example 1, CH4 reacts with Cl2 under sunlight. Kita akan substitute mana-mana hydrogen dekat sini sebab kelas dia sama sahaja. Awak akan dapat CH3Cl plus HCl. Same goes for here, you got ethane. So bila dia reacts dengan halogen under sunlight, kita akan replace mana-mana hydrogen daripada either carbon yang ada kat sini kerana kelas dia sama. Dan jangan lupa, kalau halogen awak guna Br, dia punya side product adalah HBr. Benda kedua yang awak perlu take note adalah sometimes kita akan gunakan solution in solvent untuk dissolve the halogen. So sometimes awak akan nampak dia akan mention dichloromethane. So dichloromethane ni formula dia adalah CH2Cl2, di mana ini adalah inert solvent yang biasanya digunakan untuk dissolve the halogen as well. And biasanya dalam equation kita akan letak dekat atas arrow. So either CH2Cl2 is mentioned in the question, awak kena letak. Kalau dia tak mention, tak perlu letak. Cuma UV letaklah di bawah sebab biasanya dia punya condition berada di bawah. Mari kita teruskan dengan beberapa lagi examples. Contoh, saya ada this one. So apa yang terjadi, awak nampak carbon dekat sini tak ada hydrogen. So dia tak boleh buat substitution kat sini. So dia ada pilihan 4 carbon sekeliling dia. So 4 carbon ni semuanya mempunyai kelas yang sama. So of course the hydrogen also the same class, iaitu primary hydrogen. Bila react dengan halogen, so dia akan dapat the same one. Pick any hydrogens yang awak nak daripada mana-mana side untuk methyl group dan plus dengan HBr. So di sini hanya satu main product sahaja kerana all hydrogen atoms are identical, same class. However, kalau saya ada this part di mana I got propane. Propane kita ada 3 carbon chains. So bila dia reacts dengan Cl2, this is where you should be careful. Under sunlight dia akan hasilkan 2 jenis haloalkane. The first one is secondary haloalkane. This is the major product. And the second one is primary alkane. This is the minor product. Dan jangan lupa side product iaitu HCl. So
So di sini awak boleh nampak major product is the secondary haloalkane kerana dia dihasilkan daripada secondary free radical which is more stable than primary free radical from here. So awak kena tulis equation full dengan major dan minor product. Sebab tu kena tunjuk semua produk yang possible untuk terhasil daripada reaction ini. And then, for example, saya ada bromination of 2-methylbutane. So, this is 2-methylbutane. Kalau lihat, kita ada 4 carbon atoms. Untuk hasilkan the most stable haloalkane, kita akan replace hydrogen atom daripada class of carbon yang paling stable. Kalau contoh hydrogen tu datang daripada this carbon, so saya akan replace, saya akan dapat primary haloalkane. Kalau saya ambil daripada carbon nombor 3 dekat sini, saya ada secondary haloalkane. And then kalau saya ambil daripada number 2 here, so saya ada tertiary haloalkane. So sebab itulah awak kena faham apabila kita ada pilihan dalam satu compound kelas of hydrogen yang berbeza, sila pilih hydrogen yang paling stable iaitu tertiary hydrogen. Dan di sini apabila dia terhasil, awak boleh faham tertiary haloalkane akan menghasilkan more stable product dan dia akan increase the yield for the product formation berbanding secondary and primary haloalkane. Seterusnya kita akan masuk bahagian reaction mechanism. Reaction mechanism yang saya akan tunjukkan kat sini adalah yang paling simple. Kita akan buat dua contoh. Yang pertama saya guna methane, the simple one, CH4. Saya react dengan Cl2 dan ada UV. Ingat UV letak dekat bawah anak panah. Dan awak akan replace satu hydrogen daripada methane dengan satu halogen atom daripada molecule here. Dan awak dapat byproduct HCl. So, dalam free radical substitution mechanism, kita akan involve 3 following steps. The first one, initiation. The second one, propagation. And the third one is termination. Yang paling penting adalah propagation. So, we are going to discuss it one by one. So, lihat first step dahulu. So, for the first step, initiation kita hanya ada satu sahaja equation di mana kita akan gunakan light or heat to provide the energy untuk homolytic bond cleavage. Homolytic bond cleavage bermaksud saya akan gunakan curly arrow half-headed. Okay, macam this one. Okay, macam-macam boleh buat. Macam ni. Cuma dia mesti half-headed. Dan di sini kita akan hasilkan free radicals. So, in order for you to write the answer, awak akan gunakan halogen dahulu. So, halogen digunakan dalam reaction ini adalah Cl2. So, saya akan buat bond antara dua atom Cl dan satu elektron daripada tengah-tengah ni akan pergi kepada kiri dan satu lagi pergi ke kanan. So, saya akan dapat bond cleavage here. We are doing the homolytic cleavage dan dia mesti ada tulis UV. Ini wajib dan kita akan hasilkan 2 chlorine free radical. So awak boleh nampak produk yang terhasil dekat sini. Settle untuk step 1, kita continue untuk step 2, propagation. Di sini kita ada 2 equation. Propagation bermaksud dia berterusan. So di sini apa yang awak akan ambil? Awak akan ambil radical yang awak generate daripada step 1 iaitu chlorine radical dan kita akan react dengan CH4. So chlorine radical dia akan react dengan CH4, kita buka bond dalam CH4. Kita hanya akan pick one hydrogen atom sahaja. So saya akan gunakan hydrogen atom here. So bond antara carbon dengan hydrogen dekat sini saya akan buat mechanism. Ada 3 arrows yang saya akan lukis. So, satu arrow yang pertama daripada radical dot chlorine ni kepada plus sign dekat tengah-tengah. Satu elektron dekat sini akan split dan dia akan bertemu di tengah. Dan satu lagi elektron dia akan pergi kepada carbon. So, apa yang terjadi? Bond cleavage berlaku antara carbon and hydrogen here. So, what will happen? HCl akan terbentuk daripada this side and carbon here tak cukup elektron, dia akan jadi methyl radical. So jangan lupa letak dot. Next, propagation equation yang kedua.
methyl radical tadi kita akan ambil, iaitu CH3 dot. Dia akan continue reacts with another reagent. Kita ada Cl2 molecule, another one. Kita buka bond antara Cl tersebut dan dia akan react antara satu sama lain untuk hasilkan another product, iaitu satu arrow daripada dot ke tengah. Dan here bond akan split dekat tengah-tengah antara Cl. Satu pergi ke tengah, satu lagi pergi ke Cl sebelah kanan. Ya, apabila awak ada arrow yang bertemu, curly arrow ni akan membuat satu bond formation. So sebab tu awak akan ada bond antara CH3Cl. So awak dapat methyl chloride dan juga Cl chlorine radical, iaitu this one tak cukup elektron. Dan proses ini akan keep repeating, iaitu Cl dia akan react with another CH4. So bayangkan dalam satu container kita ada banyak molekul CH4 dan Cl2. So dia akan keep going untuk kita stop the reaction mechanism dekat bahagian propagation. Kita akan continue dengan step yang terakhir, iaitu termination step. Termination step adalah di mana kita akan hasilkan neutral molecule antara same radical dan juga different radical. So kita selesaikan different radical dahulu. Radical yang kita jumpa dalam reaction ini, kita ada methyl radical dengan chlorine radical. Ini different. So dua-dua ini akan bertemu untuk buat bond antara satu sama lain. So kita akan dapat CH3Cl. Seterusnya, kita ada lagi dua equation untuk radical yang sama, CH3 dengan CH3. So, dia akan bertemu dekat tengah dan buat bond antara mereka. Dan last one, kita ada radical yang sama, yang lagi satu iaitu chlorine radical, Cl radical, Cl radical. Jangan lupa plus sign dekat tengah. So, dua-dua radical ini akan bertemu di tengah dan dia akan bentuk bond, kita akan dapat Cl. Ataupun cara lain kita boleh tulis adalah Cl2. So inilah reaction mechanism yang kita perlu tahu untuk free radical substitution. So ada a few things yang awak kena take note. First thing first, awak kena illustrate electrons menggunakan half-headed curve macam yang saya cakap tadi. Like this one, this one, this one or that one. Mesti half-headed. Dan seterusnya ada soalan yang selalu ditanya, what is the function of sunlight in the reaction? So this is where we have to provide the energy for the homolytic cleavage by using the sunlight. And then dalam satu bahagian eksperimen, dia akan tanya observation. So observation, sekiranya kita menggunakan UV. So apa yang terjadi? Let's say awak guna halogen adalah bromine solution. Reddish brown color of bromine solution akan decolorize ataupun turn colorless. Okay, so ini adalah observation yang menunjukkan positive result. Tetapi kalau reaction yang tidak ada sunlight, maknanya dalam keadaan yang gelap, reddish brown color of the bromine remain. Sebab tu reaction untuk halogenation of alkane dia perlukan sunlight so that it can produce the positive result, iaitu haloalkane dan HX. X boleh jadi Br ataupun Cl. So mari kita cuba another examples. Saya ada cyclic form sekarang. So saya akan mulakan dengan initiation step. So here I use my halogen Br2. So saya tulis dulu Br, and then saya ada bond antara Br, and then after that saya akan buat reaction mechanism di mana homolytic cleavage dilakukan dekat sini. Satu kepada Br sebelah kanan, satu kepada Br sebelah kiri. Saya buat anak panah. Jangan lupa bawah anak panah wajib tulis UV. Ini wajib. And then kita akan hasilkan 2 Br. So saya boleh tulis dalam bentuk macam this one, 2 Br radical. Okay, so ini adalah step 1. Next, untuk propagation, step kedua. Step kedua, kita ada radical Br daripada step pertama. So, saya akan lukis Br radical. Saya tambah dengan saya punya alkane, di mana alkane saya ada cyclic. And then, lukis cantik-cantik. And then, saya ada CH3. Dan saya punya hydrogen yang saya akan substitute adalah di bahagian carbon sini. Kalau kita lihat kat sini, reaction kat sini, hydrogen yang paling stable adalah di carbon
sini. Saya tak akan substitute dengan halogen kat sini. Sebab saya punya Br berada di sini. So maknanya di sini saya ada hydrogen. So this hydrogen will involve in this free radical substitution. So get back to propagation step, saya akan buat bond untuk tunjuk hydrogen tersebut. So saya guna warna biru, saya tarik panjang sikit bond tersebut supaya awak nampak dengan jelas. So what will happen, propagation kita ada 3 arrows. So arrow pertama daripada radical Br pergi ke tengah. And then arrow kedua daripada bond antara hydrogen dan carbon. So dia akan pergi ke tengah, bertemu. Dan satu lagi, elektron tu akan move kepada carbon here. So I will get my product iaitu HBr yang sudah terhasil. Dan juga saya punya alkane, di mana saya punya alkane bentuk dia akan ada radical di sini. Sebab carbon ini sudah tidak cukup elektron. Next, what will happen? Saya akan continue second equation untuk propagation daripada radical here. I will copy it back. Cuma saya buat dia dalam bentuk terbalik. Okay, macam this one. So dia sama sahaja. I will react this radical with another Br2 molecule. So Br2, saya buat bond antara dua Br atom. So di sini ada 3 arrows. Satu daripada radical from alkane. And then satu daripada bond tengah-tengah antara Br. Dia bertemu. So homolytic cleavage berlaku dekat tengah-tengah sini. Dan satu lagi arrow kepada Br sebelah kanan. So what will happen, Br sebelah kanan akan jadi radical. So kita akan hasilkan produk kita. Settlekan bahagian cyclic dahulu. So saya ada this one, sedia ada dan ada bond. Dan bond ini attach kepada Br plus dengan Br radical. So inilah bond baru yang terhasil. Okay. So what will happen, awak boleh nampak kat sini Br ini radical, kita akan keep going buat reaction yang sama over and over. Untuk stop this propagation step, kita akan gunakan termination step. Kumpulkan radical yang sama dahulu. So let's say saya ada yang sama iaitu Br dengan Br. So Br dot plus, jangan lupa plus sign, Br dot. So what will happen, dia akan bertemu dekat tengah. Tunjuk 2 kali arrow here yang half headed untuk hasilkan Br2. And then after that, radical yang sama saya ada, saya punya cyclic. Okay, lukis berhati-hati. Satu. And then satu lagi, saya terbalikkan saya punya cyclic ni macam ni. Kenapa? Supaya senang saya nak lukis. Okay, dia bertemu dekat tengah. And then saya akan dapat dia punya produk. Berhati-hati. Lukis dulu cyclic one by one. And then here. And then bond yang terhasil, tarik sikit panjang. And then saya punya cyclic. Dan saya punya cyclic ada this one. So ini adalah bond baru yang terhasil daripada curly arrow yang bertemu ni. And then the next one, radical yang berbeza iaitu cyclic form saya. And then jangan lupa dot. Satu lagi Br radical. So dia bertemu macam this one. And then dia akan hasilkan saya punya haloalkane. So inilah saya punya final product. Okay, so bond yang baru terhasil adalah this one. Okay, terhasil daripada curly arrow yang bertemu di sini. So ini adalah contoh macam mana reaction mechanism untuk alkane dalam cyclic form. So satu benda yang awak kena faham, apabila buat mechanism, kita akan show for the major product. Unless kalau soalan minta dalam bentuk minor, buat minor. Tapi kalau soalan memang tak mention, awak mesti tunjukkan formation of major product. So ingat, major product will be the most stable hydrogen atom. So di sini hydrogen atom dia akan bergantung kepada the most stable carbon atom. Okay, pastikan awak tahu kelaskan awak punya hydrogen and carbon atom. So sedikit summary for this video. Sekiranya soalan tanya what is the name of the mechanism, you will write it down as free radical substitution. Tolong be specific with free radical in front of it.
And then let's say soalan tanya name of reaction. The name of reaction adalah halogenation of alkane. And then if it's asks you about type of reaction, it will be free radical substitution. So ini nama dia sama. Okay, next one. Ingat, the most stable product will be from the most stable free radical. And then awak kena write the chemical equation untuk semua possible produk. Kalau dia mention dichloromethane, iaitu kita punya inert solvent, awak kena letak dalam equation. And then untuk mechanism perlu guna half-headed arrow like this one. And last one, you have to identify the most stable hydrogen atom yang akan substitute dengan satu halogen atom. So itu sahaja untuk reaction of alkanes. I hope you are enjoying drawing the mechanism. I will see you in the next video. Bye!